Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa kita kembali pada hari ini. Jadi hari ini kita nak belajar tajuk imbangan pembayaran dan akaun semasa. Okey, pertama sekali cuba kita tengok apakah maksud imbangan pembayaran. Okey, imbangan pembayaran merupakan satu rekod sistematik tentang jumlah penerimaan dan jumlah pembayaran kewangan sesebuah negara dengan negara lain dalam tempoh 1 tahun. Okey, dengan ayat yang lebih senang kita boleh kata imbangan pembayaran ni dia merekodkan jumlah duit masuk dan jumlah duit keluar. Duit masuk ke dalam Malaysia dan jumlah duit keluar negara. Okey, dalam imbangan pembayaran ada dua butiran utama iaitu debit dan kredit. Okey, butiran debit dia merekodkan jumlah pembayaran ke luar negara. Okey, contohnya katakan rakyat Malaysia dia melancong di London dan dia telah membelanjakan sebanyak RM5,000 di London. Okey, jadi duit keluar. Kita rekodkan di bahagian debit. Okey, butiran kredit ni pula dia merekodkan maklumat penerimaan kewangan iaitu duit masuk ke dalam Malaysia. Okey, sebagai contoh, syarikat Jepun dia menggunakan perkhidmatan pengangkutan perkapalan daripada Malaysia. Jadi dia pun membuat pembayaran kepada syarikat perkapalan Malaysia. Jadi duit masuk jadi dia akan rekodkan di bahagian kredit. Jadi kita kena ingat tu je. Okey, kalau duit masuk kita rekod di bahagian kredit, duit keluar kita rekod di bahagian debit. Okey, kita tengok tajuk yang seterusnya. Okey, jadual ni menunjukkan imbangan pembayaran Malaysia daripada tahun 2011 hingga 2016. Okey, so saya terangkan sikit tentang jadual ni. Okey, yang nombor 1 ni dia menunjukkan barangan. Okey, ni jumlah barangan ni maksudnya adalah jumlah bersih yang telah ditolak antara ekspor dengan import. Okey, contohnya masa tahun 2011, ekspor dia 658,421 juta. Kita tolak dengan jumlah ekspor dia 517,893 juta. Jadi kita dapat jumlah bersih barangan dia ialah 140,528 juta. Okey. Untuk akaun perkhidmatan ada 4 komponen dalam akaun perkhidmatan. Jadi kita tambahkan antara pengangkutan, perjalanan, perkhidmatan lain dan urus niaga kerajaan. Okey. Contohnya masa tahun 2011 kita campurkan negatif 19,445 campur dengan 28,959 campur dengan negatif 7,533 dan campur dengan negatif 524. Jadi kita dapat jumlah perkhidmatan bersih dekat sini ialah 1,457 juta. Okey, sama juga dengan pendapatan bersih ni. Okey, dari mana datangnya nilai negatif 21,600 ni? Okey, negatif 21,600 ni kita dapat daripada kita tambahkan jumlah pampasan pekerja dan juga pendapatan pelaburan. Okey. Jadi dekat sini, bawah ni ada akaun kewangan. Akaun kewangan pun sama juga. Kita tambahkan pelaburan asing campur dengan pelaburan portfolio, campur dengan derivatif kewangan dan campur dengan pelaburan lain. Jadi kita akan dapat jumlah bersih dekat sini akaun kewangan. Okey.
Jadi asset reserve ni pula datang, okey, mana dapat jumlah asset reserve ni? Asset reserve ni dapat daripada jumlah-jumlah besi yang kita dah campurkan. Okey, asset reserve ni kita dapat daripada jumlah besi akaun semasa yang kita dah tambahkan dengan jumlah besi akaun modal dan campur dengan akaun kewangan dan juga kita campurkan dengan kesilapan dan ketinggalan tadi. Okey, sekarang kita tengok lagi secara detail. Okey, apakah yang termasuk di dalam imbangan pembayaran? Jadi dalam imbangan pembayaran ada 3 komponen utama iaitu akaun semasa, akaun modal dan juga akaun kewangan. Okey, kita tengok satu persatu. Kita belajar dulu tentang akaun semasa. Okey, akaun semasa merupakan komponen utama dalam imbangan pembayaran. Okey, dia merupakan bahagian yang paling besar dan paling penting dalam imbangan pembayaran kerana dia merekodkan 4 butiran yang utama iaitu akaun barangan, akaun perkhidmatan, akaun pendapatan prima dan akaun pendapatan sekunder. Okey, kita pergi kepada akaun yang pertama, akaun barangan. Akaun barangan merekodkan jumlah nilai ekspor nampak, okey, dan jumlah nilai import nampak. Okey, jadi kita nak kira imbangan dagangan, formula dia adalah jumlah nilai ekspor barang nampak tolak dengan jumlah nilai import barang nampak. Okey, jadi kalau ekspor lebih daripada import, jadi kita akan dapat imbangan dagangan lebihan. Maksudnya kita jual lebih banyak daripada beli. Okey. Tapi kalau import kita lebih banyak daripada ekspor, maksudnya kita lagi banyak beli daripada jual, jadi imbangan dagangan kita akan mengalami defisit. Defisitnya maksudnya ialah kurangan. Okey, nak senang faham pasal defisit ni, contohnya lah kan, katakan gaji kita 1,200. Kita belanja sebanyak 1,500. Jadi kita telah mengalami defisit dekat situ, ataupun kurangan. Okey, seterusnya kalau jumlah ekspor barang nampak sama dengan jumlah import barang nampak, kita akan dapat imbangan dagangan yang seimbang. Okey, ini adalah contoh jadual yang menunjukkan imbangan dagangan Malaysia daripada tahun 2011 hinggalah tahun 2016. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, didapati bahawa nilai ekspor barang nampak adalah lebih tinggi daripada nilai import barang nampak, daripada tahun 2011 hingga tahun 2016. Jadi ini menunjukkan negara kita telah mencapai lebihan dalam imbangan dagangan daripada tahun 2011 hinggalah tahun 2016. Okey, butiran kedua yang direkodkan dalam akaun semasa ialah akaun perkhidmatan. So kita dah belajar dah pasal perkhidmatan ni, iaitu ekspor barang tak nampak dan juga import barang tak nampak. Jadi macam mana kita nak kira imbangan perkhidmatan ni? Jadi kita akan tolakkan, kita akan ambil jumlah nilai ekspor barang tak nampak tolak dengan jumlah nilai import barang tak nampak. Okey, jadi ini adalah butiran-butiran yang akan direkodkan dalam akaun perkhidmatan. Yang ini kita telah belajar dalam tajuk yang sebelum ni. Okey, kita pergi pada akaun yang ketiga iaitu akaun pendapatan.
Jadi dalam akaun pendapatan ni dia akan rekodkan duit masuk dan duit keluar. Okay, duit masuk ke dalam Malaysia, duit keluar negara. Jadi dalam akaun pendapatan ni ada dua jenis, iaitu pendapatan prima dan pendapatan sekunder. Okey, macam mana kita nak bezakan pendapatan prima dan pendapatan sekunder ni? Kita kena ingat balik tajuk jenis-jenis pendapatan yang kita dah belajar masa tingkatan 4. Okey, dalam masa tingkatan 4 kita dah belajar jenis pendapatan produktif dan pendapatan tidak produktif. Jadi pendapatan produktif itu ialah pendapatan yang diterima oleh individu yang memberi sumbangan dalam proses pengeluaran. Jadi di sini ia dipanggil pendapatan prima. Okey. Jadi contoh pendapatan prima adalah pampasan pekerja seperti upah, gaji dan juga faedah-faedah lain yang diperolehi oleh warga negara asing yang bekerja di Malaysia. Jadi kalau orang asing bekerja di Malaysia, jadi Malaysia akan membayar gaji kepada dia kan. Jadi ini akan direkodkan dalam akaun pendapatan prima iaitu jumlah pembayaran sebab duit keluar. Kita kena bayar gaji pada dia. Okey, tapi kalau orang luar negara, katakan seorang doktor yang berkhidmat di Indonesia, jadi Indonesia akan bayar gaji kepada doktor tersebut. Jadi dia akan direkodkan di bawah akaun pendapatan prima sebagai penerimaan kerana duit masuk. Okey, contoh lain adalah pendapatan pelaburan. Okey, kalau orang asing, pelabur asing melabur di Malaysia, jadi Malaysia perlu membayar keuntungan dan dividen kepada syarikat tersebut. Jadi ini akan direkodkan dalam akaun pendapatan prima sebagai jumlah pembayaran kerana duit keluar. Tapi kalau syarikat Malaysia dia buka cawangan dekat negara lain, jadi negara tersebut yang akan bayar untung dan dividen kepada dia. Jadi dikira duit masuk. Jadi dia akan rekod di bahagian penerimaan pendapatan prima. Okey. Yang kedua adalah pendapatan sekunder. Pendapatan sekunder ni adalah pendapatan tidak produktif, iaitu dipanggil sebagai bayaran pindahan. Contohnya beasiswa, bantuan kewangan dan juga derma. Okey. Contohnya katakanlah pelajar Malaysia belajar di Universiti Oxford. Okey, jadi kerajaan Malaysia mengeluarkan duit untuk menaja pembelajarannya di Universiti Oxford. Jadi ini akan direkodkan di bahagian pendapatan sekunder sebagai pembayaran pendapatan kerana duit keluar. Okey. Tapi katakanlah kalau Malaysia menghadapi bencana alam. Contohnya katakan berlaku banjir di Malaysia. Okey, jadi negara Jepun pun menghantar bantuan kepada kita. Jadi itu akan direkodkan di dalam pendapatan sekunder bahagian penerimaan pendapatan sebab duit masuk. Okey, seterusnya kita tengok pada latihan ni. Okey, macam mana agaknya kita nak bezakan antara ekspor dan juga import dan juga macam mana kita nak bezakan sama ada import atau ekspor itu akan meningkatkan defisit ataupun mengurangkan defisit. Okey, defisit ni maksudnya ialah kurangan dalam akaun semasa. Okey, sekarang kita tengok contoh yang pertama. Okey,
Seorang pelajar Malaysia belajar di Taiwan. Okey, bila pelajar Malaysia belajar di Taiwan, jadi dia menggunakan perkhidmatan di Taiwan. Jadi kita akan rekodkan di bahagian import. Okey, import apa? Import barang tak nampak. Okey, jadi kalau import ni duit keluar. Okey, duit keluar. Sebab kita beli kan. Jadi kalau duit keluar, dia akan meningkatkan defisit dalam akaun semasa. Maksudnya dia akan, kalau import dia akan menyebabkan berlaku kurangan sebab duit keluar. Jadi dia akan meningkatkan defisit dalam akaun semasa. Contoh yang kedua, sebuah pasar raya besar di Malaysia membeli susu segar dari New Zealand. Jadi, susu segar ni merupakan barang nampak. Jadi, dia adalah import nampak. Jadi, bila kita import, jadi duit akan keluar. Bila duit keluar, dia akan menyebabkan berlakunya kurangan. Jadi dia akan meningkatkan defisit dalam akaun semasa. Okey, urus niaga yang ketiga, sebuah restoran di Amerika Syarikat. Okey, restoran di Amerika Syarikat dia beli minyak masak dari Malaysia. Jadi bila Amerika beli daripada kita, kita jual kepada dia. Jadi ini adalah ekspor. Ekspor apa? Ekspor barang nampak. Ekspor barang nampak, jadi kalau ekspor duit masuk. Bila duit masuk, jadi dia akan mengurangkan kita punya defisit dalam akaun semasa. Okey, seterusnya firma perkapalan Malaysia menginsurансkan kapalnya dengan firma insurans di Britain. Jadi firma Malaysia dia guna insurans Britain. Jadi ini adalah import. Import apa? Import barang tak nampak. Jadi kalau import dia akan menyebabkan duit keluar, jadi dia akan meningkatkan defisit. Okey, kemudian syarikat Honda beroperasi di Melaka. Di Melaka di Malaysia iaitu dia jual 1000 kereta ke India. Maksudnya dia hantar kereta, dia eksport kereta. Okey, jadi bila dia eksport kereta, jadi kita akan rekodkan dalam eksport barang nampak. Jadi bila eksport dia akan mengurangkan defisit dalam akaun semasa. Okey, seterusnya pegawai kedutaan Malaysia di Australia menyewa sebuah rumah peranginan di Australia. Jadi dia sewa rumah peranginan di Australia, dia gunakan perkhidmatan. Gunakan perkhidmatan, jadi maksudnya ini adalah import. Import barang tak nampak. Jadi kita akan rekodkan pada import tak nampak. Jadi bila import maksudnya duit keluar. Bila duit keluar, dia akan meningkatkan kita punya defisit. Okey, kemudian pengeksport Filipina menghantar barang ke Malaysia dengan kapal terbang mas. Maksudnya dia guna kapal terbang mas. Jadi ini adalah ekspor. Ekspor tak nampak. Jadi bila ekspor, dia akan mengurangkan defisit dalam akaun semasa. Okey, akhir sekali, seorang pelancong dari British membayar tambang semasa menaiki komuter di Malaysia. Jadi dia naik komuter di Malaysia, dia gunakan perkhidmatan kita. Jadi ini adalah ekspor tak nampak. Jadi bila ekspor duit masuk, dia akan mengurangkan defisit dalam akaun semasa. Baiklah, seterusnya kita tengok. Okey, apakah yang berlaku dalam defisit dan juga lebihan akaun semasa.
Okey. Lebihan akaun semasa ini berlaku apabila jumlah penerimaan lebih banyak daripada pembayaran. Maksudnya duit masuk lebih banyak daripada duit keluar. Jadi kita akan dapat lebihan. Tapi kalau defisit pula, defisit atau kurangan ni dia akan berlaku bila duit keluar iaitu pembayaran lebih banyak daripada duit masuk iaitu penerimaan. Okey, sekarang kita tengok pula sebab-sebab lebihan akaun semasa. Maksudnya kenapa berlaku lebihan dalam akaun semasa? Kenapa duit masuk lebih banyak daripada duit keluar? Jadi ini adalah sebab-sebab dia. Kenapa duit masuk lebih banyak daripada duit keluar? Sebab yang pertama, permintaan yang tinggi untuk ekspor. Maksudnya jumlah ekspor negara Malaysia meningkat. Okey, macam mana ekspor Malaysia boleh meningkat? Ini disebabkan mungkin pengeluaran barang Malaysia yang berkualiti, bermutu tinggi. Jadi barang buatan Malaysia ni boleh berdaya saing. Jadi orang asing suka beli barang buatan Malaysia. Yang kedua, sebab kejatuhan nilai mata wang. Jadi bila nilai mata wang jatuh menyebabkan harga barang ekspor ni murah. Dah murah mestilah orang nak beli. Jadi permintaan untuk ekspor pun naik. Yang ketiga, mungkin sebab pendapatan orang-orang dekat negara-negara tertentu meningkat. Jadi bila pendapatan diorang meningkat, diorang banyak duit, jadi diorang pun boleh beli barang daripada Malaysia. Sebab yang kedua adalah permintaan yang rendah untuk import. Maksudnya import kita turun. Kenapa import kita boleh turun? Yang pertama sebab rakyat Malaysia sendiri yang lebih suka membeli barang buatan Malaysia daripada barang import. Yang kedua adalah kejatuhan nilai mata wang sebuah negara. Contohnya katakan nilai US dollar jatuh. Bila nilai US dollar jatuh, jadi barang daripada Amerika pun menjadi mahal. Jadi bila mahal, jadi kita pun tak nak beli barang daripada Amerika. Jadi permintaan untuk import akan turun. Sebab yang ketiga adalah mungkin dekat negara tersebut berlaku inflasi. Jadi bila berlaku inflasi, harga barang import pun jadi mahal. Jadi bila mahal, diorang pun tak nak beli. Sebab yang ketiga, mungkin sebab produktiviti negara kita yang meningkat. Produktiviti ni maksudnya mungkin dari segi kemahiran buruh. Maksudnya Malaysia ada buruh-buruh yang mahir, yang pakar, yang bagus-bagus. Jadi buruh yang lebih bagus, kita ada mesin dan teknologi yang lebih bagus. Jadi kita dapat menghasilkan barang yang lebih bagus, lebih berkualiti dan dengan harga, dengan kos yang lebih rendah. Jadi bila kita dapat menghasilkan barang yang berkualiti dengan kos yang lebih rendah, jadi kita dapat menjual barang tersebut ke luar negara. Akhir sekali, lebihan akaun semasa berlaku disebabkan oleh peningkatan penerimaan, pendapatan prima dan pendapatan sekunda. Jadi salah satu akaun yang direkodkan dalam akaun semasa tadi adalah akaun pendapatan. Jadi kalau banyak duit masuk ke dalam Malaysia, jadi kita akan dapat lebihan. Contohnya, katakanlah orang Malaysia yang bekerja di luar negara. Contoh macam orang Johor ramai yang bekerja di Singapura kan. Katakan diorang bekerja di Singapura, diorang tinggal di Singapura. Jadi dia hantar duit setiap bulan kepada keluarga di Malaysia. Jadi duit masuk.
Okey, jadi bila duit masuk banyak daripada duit keluar, jadi kita akan dapat lebihan dalam akaun pendapatan. Jadi bila berlaku lebihan dalam akaun pendapatan, jadi akaun semasa kita juga akan dapat lebihan. Okey, sekarang kita tengok pula implikasi. Implikasi ni maksudnya kesan. Kesan. Okey, kalau berlaku lebihan dalam akaun semasa, apa yang akan jadi? Yang pertama, bila berlaku lebihan dalam akaun semasa, maksudnya duit masuk banyak, jadi pendapatan negara kita juga akan meningkat. Yang kedua, guna tenaga kita akan meningkat. Sebab tadi kan bila duit masuk lebih banyak daripada duit keluar, dia menunjukkan ekspor kita banyak daripada import kan. Jadi bila ekspor banyak daripada import, jadi kilang-kilang dan juga syarikat-syarikat di Malaysia pun akan mengalami peningkatan permintaan barang dan perkhidmatan secara mendadak. Jadi bila banyak permintaan barang dan perkhidmatan, jadi diorang perlukan lebih banyak pekerja. Jadi kita pun dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, dapat mengurangkan pengangguran dan seterusnya kita dapat mencapai guna tenaga penuh. Okey, yang ketiga, bila rakyat Malaysia ramai yang ada pekerjaan, ada pendapatan yang baik, jadi taraf hidup mereka akan meningkat. Bila taraf hidup mereka meningkat, kuasa beli juga akan meningkat. Okey, kesan yang keempat adalah inflasi. Ni tadi inflasi ni akan berlaku bila tadi semua orang dah ada kerja yang bagus-bagus, semua orang dah ada pendapatan yang bagus. Jadi, diorang dah mampu nak beli barang. Jadi, penjual pun akan ambil kesempatan untuk menaikkan harga barang dan perkhidmatan. Jadi, di sini akan menyebabkan berlakunya keadaan inflasi. Okey, yang kelima, dia akan menyebabkan kadar pertukaran asing kita naik. Bila permintaan terhadap ekspor naik, maksudnya ramai orang nak beli barang buatan Malaysia kan? Jadi bila orang luar negara nak beli barang buatan Malaysia, diorang kena bayar dalam ringgit Malaysia. Jadi ini akan menyebabkan permintaan terhadap ringgit Malaysia kita akan naik. Jadi nilai RM kita akan naik. Okey, sekarang kita tengok pula sebab-sebab kenapa berlakunya defisit ataupun kurangan dalam akaun semasa. Kenapa duit keluar lebih banyak daripada duit masuk? Okey. Kita tengok sebab yang pertama adalah permintaan untuk ekspor yang rendah. Okey, macam mana permintaan ekspor kita boleh jadi rendah? Ini disebabkan oleh barang kita yang tidak berdaya saing. Mungkin barang buatan Malaysia tadi yang kurang berkualiti, tidak berapa bagus, jadi tak boleh dijual di pasaran antarabangsa. Okey, yang kedua mungkin sebab berlakunya kenaikan nilai mata wang. Bila berlaku kenaikan nilai mata wang, jadi harga barang ekspor akan jadi mahal. Bila mahal, orang pun tak nak beli. Bila orang tak nak beli, permintaan untuk ekspor akan berkurang. Okey, yang ketiga sebab orang dekat negara-negara asing ni mungkin pendapatan diorang turun. Bila pendapatan diorang turun, duit diorang dah kurang, jadi diorang pun tak boleh nak beli barang. Okey, sebab yang kedua adalah permintaan untuk ekspor tinggi. Bila permintaan untuk ekspor tinggi, maksudnya kita beli barang daripada luar negara. Rakyat Malaysia suka sangat shopping di luar negara. Jadi maksudnya bila dia shopping di luar negara, duit akan
keluar. Okey. Jadi bila duit keluar, akaun semasa kita akan mengalami kurangan. Okey, sebab yang kedua, sebab kita banyak sangat beli barang perantara ataupun barang modal daripada luar negara. Okey, bila kita beli barang perantara, barang modal daripada luar negara ni, jadi kita kena bayar kan, jadi duit keluar. Jadi akan berlaku kurangan. Okey. Yang ketiga, kenaikan nilai mata wang Malaysia. Okey, bila nilai mata wang Malaysia naik tadi, harga ekspor akan jadi mahal kan? Harga barang buatan Malaysia akan jadi mahal. Tetapi barang import, dia akan jadi murah. Jadi bila barang import murah, barang ekspor juga pula mahal. Jadi orang Malaysia ni pun akan beli barang import sebab diorang nak harga yang murah. Jadi menyebabkan permintaan untuk import tadi meningkat. Jadi bila banyak permintaan untuk ekspor, jadi akan berlaku kurangan. Okey, yang seterusnya adalah produktiviti negara menurun. Okey, produktiviti negara ni dia boleh turun mungkin sebab buruh kita yang tak mahir, tak cekap ataupun kita gunakan mesin yang tak bagus, okey. Jadi dia akan menyebabkan barang yang kita hasilkan kurang berkualiti. Jadi bila kurang berkualiti, orang pun tak nak beli. Okey, seterusnya adalah peningkatan pembayaran pendapatan prima dan sekunder. Okey, ini banyak sangat duit keluar negara. Contohnya, katakan pelabur asing yang buka cawangan, buka syarikat di Malaysia. Jadi, kita kena bayar keuntungan ataupun dividen kepada dia. Jadi, duit kita keluar. Ataupun dekat Malaysia ni kan ramai orang asing kan, orang daripada Bangla, orang daripada China, okey, kerja dekat orang daripada Indon, kerja kat Malaysia. Jadi bila diorang kerja kat Malaysia, setiap bulan ni diorang kena hantar duit pada keluarga dekat negara diorang kan. Jadi maksudnya duit keluar negara. Jadi bila banyak sangat duit keluar, jadi akaun pendapatan kita akan mengalami kurangan. Jadi akaun pendapatan ni kan satu komponen dalam akaun semasa. Jadi kalau akaun pendapatan berlaku kurangan, akaun semasa pun akan berlaku kurangan. Okey, sebab yang seterusnya adalah kurang inovasi dan aktiviti penyelidikan dan pembangunan, iaitu R&D. Maksudnya negara kita tak banyak menjalankan penyelidikan untuk mencipta barang-barang yang baru, mencipta teknologi-teknologi yang baru. Jadi menyebabkan kita tak dapat menghasilkan barang yang baru, kita tak dapat nak bersaing dengan barang-barang daripada luar negara. Jadi kesannya permintaan terhadap ekspor kita akan jatuh. Jadi permintaan terhadap ekspor akan jatuh, jadi dia akan menyebabkan berlakulah kurangan dalam akaun semasa. Okey, sekarang kita tengok pula apakah kesan. Kesannya kalau berlaku imbangan, berlaku defisit dalam akaun semasa. Okey, bila akaun semasa kita negatif iaitu kurangan, okey, apa kesan dia? Yang pertama, pendapatan negara akan berkurang. Kenapa pendapatan negara berkurang tadi? Sebab permintaan untuk ekspor pun dah berkurang. Okey. Yang seterusnya, bila permintaan terhadap ekspor kurang, jadi firma-firma pun dah tak keluarkan banyak barang. Ya, jadi bila diorang tak keluarkan banyak barang, jadi diorang tak perlukan banyak pekerja. Jadi peluang pekerjaan dah berkurang. Bila peluang pekerja dah kurang, jadi pengangguran kita akan meningkat.
Jadi kita pun tak dapat mencapai guna tenaga penuh. Okey, yang ketiga adalah kesan dia. Kita punya taraf hidup turun. Kenapa taraf hidup kita turun? Sebab tadi peluang kerja dah kurang. Pengangguran dah kurang. Okey. Jadi banyaklah orang tak ada kerja, gaji rendah. Okey, jadi diorang pun dah tak dapat nak beli barang. Jadi kuasa beli dia pun akan turun. Okey, last sekali, dia akan menyebabkan kadar pertukaran asing kita akan turun. Okey, macam mana kadar pertukaran asing ni boleh turun? Sebab tadi, okey, permintaan untuk barang ekspor dah berkurang kan? Jadi bila permintaan untuk barang ekspor dah berkurang, jadi permintaan terhadap ringgit Malaysia juga akan kurang. Okey, jadi dia akan menyebabkan nilai RM kita jatuh. Okey, sekarang kita tengok pula. Kalau berlaku kurangan dalam akaun semasa, apa yang kerajaan perlu buat? Okey, yang pertama, kerajaan boleh memberikan lebih banyak peruntukan kepada sektor-sektor tertentu untuk meningkatkan kualiti. Okey, contohnya kerajaan boleh keluarkan duit bagi peruntukan kepada sektor kesihatan. Contohnya dia nak bagi kemahiran dia nak meningkatkan kemahiran doktor-doktor, jururawat di Malaysia supaya diorang ni dapat memberikan perkhidmatan yang berkualiti. Jadi bila dapat memberikan perkhidmatan yang berkualiti, jadi orang asing pun suka nak guna perkhidmatan kita. Jadi ekspor ni akan meningkat semula. Jadi bila ekspor meningkat semula, jadi imbangan kita dalam akaun semasa tadi akan meningkat. Jadi akan mengurangkan defisit dalam akaun semasa. Okey. Yang kedua, kerajaan juga boleh bagi peruntukan dalam menyediakan kemudahan-kemudahan dan infrastruktur. Okey, contohnya dia menyediakan lebih banyak lapangan terbang, lapangan terbang yang lengkap dengan kemudahan. Okey, yang lapangan terbang yang menyediakan perkhidmatan antarabangsa. Okey, pelabuhan. Pelabuhan ni senang kita nak hantar barang, nak ekspor barang ke luar negara. Okey, stesen telekomunikasi untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan masyarakat asing. Jadi bila ada kelengkapan dan infrastruktur yang lebih baik, yang lebih canggih ni, dia dapat membantu aktiviti ekonomi kita, terutamanya untuk meningkatkan ekspor. Jadi bila ekspor bertambah, jadi imbangan dalam akaun semasa kita akan meningkat. Okey, yang ketiga, kerajaan juga boleh bagi insentif-insentif macam insentif pelaburan, bagi pelepasan cukai ataupun subsidi. Okey, contohnya dia bagi kelonggaran untuk mendapatkan visa. Okey, jadi pelancong-pelancong asing pun mudah nak masuk ke Malaysia. Jadi bila banyak pelancong asing masuk Malaysia, jadi duit masuk kan, jadi duit masuk ke Malaysia. Jadi dia akan meningkatkan kita punya ekspor. Bila ekspor kita bertambah, jadi akaun semasa kita pun akan meningkat. Dan akhir sekali adalah kerajaan juga boleh mengurangkan import. Yang ini kita dah belajar dalam tajuk sekatan perdagangan antarabangsa. Contohnya, kerajaan boleh kenakan tarif. Tarif ni ialah cukai import. Kerajaan boleh kenakan kuota. Jadi sekatan-sekatan perdagangan ni dia akan menyekat
barang import masuk ke Malaysia dan seterusnya akan membantu firma-firma tempatan tadi untuk mengeluarkan barang tempatan supaya dia boleh bersaing. Okey. Jadi bila dia boleh bersaing, jadi ekspor akan meningkat. Jadi kita pun dapat meningkatkan akaun dagangan, seterusnya meningkatkan akaun perkhidmatan dan juga meningkatkan akaun semasa kita. Okey, jadi saya harap semua pelajar boleh faham tentang tajuk ini. Okey, jangan lupa untuk buat ulang kaji dan buat latihan. Okey, jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya.